Saya berada di tengah-tengah kota Kahirah yang kepadatan manusia dan kesibukannya sangat-sangat tinggi, dan beginilah kehidupan kota Kahirah pada setiap hari. Kru Persada Jurnal terbang jauh ke bumi Anbiya. Mesir atau nama julukannya adalah Ummud Dunya, Ibu Dunia. Bumi para nabi seperti Nabi Yusuf, Nabi Musa dan Nabi Harun. Selain kisah pemerintah yang zalim seperti Firaun dan hartawan yang tamak yang berlaku di Mesir sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Kehadiran kami ke bumi Mesir untuk merungkai segala perkara tinggalan sejarah zaman berzaman, di antaranya dari zaman Mesir kuno hingga kedatangan cahaya Islam ke negara ini yang banyak memberi impak serta perubahan besar khususnya kepada tamadun manusia di Mesir. Di belakang saya adalah tugu pahlawan Mesir yang sangat terkenal, yang sangat berpengaruh dan diingati sehingga hari ini. Ibrahim Pasha yang hidup sekitar tahun 1789 sehingga 1848. Ibrahim Pasha juga dikenali sebagai Frank Ibrahim, merupakan wazir ataupun menteri besar pertama Empayar Uthmaniyah yang dilantik oleh Sultan Sulaiman bagi menggantikan Mehmed Pasha pada tahun 1523 dan menjadi wazir selama 13 tahun. Hubungan Ibrahim Pasha dengan Sultan Sulaiman berjalan dengan baik dan sempurna. Bahkan, ia dinikahkan dengan Hadis Sultana ataupun Khadijah, adik kandung Sultan. Akan tetapi, pada tahun 1536, beliau telah dihukum mati oleh Sultan Sulaiman kerana disyaki membelut dan semua hartanya dirampas dan disita. Kru Persada Jurnal menuju ke Kompleks Sultan Al-Ghawri atau Kompleks Pengebumian Sultan Al-Ghawri, juga dikenali sebagai Ghawriya. Dan pada hari ini, masjid di sini masih lagi dibuka untuk menunaikan solat dan melakukan ibadat, manakala di kawasan sekitarnya sebagai tempat bersejarah serta sebagai aktiviti perniagaan masyarakat setempat. Ada sebuah kedai yang menarik perhatian, iaitu kedai usang yang menjual tarbus ataupun kopiah buatan tangan. Pemiliknya bernama Haji Nasir At-Tarabushi yang telah menjalankan perniagaan ini lebih dari 40 tahun. Beliau merupakan generasi kelima pembuat tarbus ataupun kopiah Uthmaniyah yang tertua di Mesir. Kopiah ini adalah kopiah yang dipakai oleh para masyayikh ataupun para ulama-ulama Al-Azhar yang juga dipakai oleh para graduan Al-Azhar. Pemakaian tarbus atau kopiah ini melambangkan penghormatan yang tertinggi kepada si pemakainya, sama ada Syekhul Azhar, para pembesar negeri, para mufti, para hufaz, masyayikh Al-Azhar, qari, malahan juga ada beberapa orang raja yang juga memakainya. Setiap pembuatan tarbus atau kopiah ini adalah khas mengikut saiz sang pemakai dengan menggunakan sejenis dapur yang di atasnya ada bekas tembaga. Dapur khas ini dikatakan telah berusia lebih dari 300 tahun, telah digunakan untuk membentuk tarbus ataupun kopiah mengikut saiz si pemakai. Di Kompleks Sultan Al-Ghawri ini merupakan tempat tarikan pelancong. Bukan sahaja hanya menjual cenderahati, namun ianya juga terkenal dengan jual dan rempah ratus dan pelbagai barangan yang boleh didapati di sini. Masjid yang dibina oleh Sultan Qansuh Al-Ghawri pada sekitar tahun 1503 merupakan masjid tertua di sini. Bahagian dalam masjid ini berturap dan berpanelkan dengan marmar hitam dan putih di seluruh lantai serta di dinding bawah. Manakala di pinggir dan sekeliling halaman terdapat inskripsi Arab Kufi yang halus dan berhias seni, ditambah dengan tulisan di sisipan bitumen hitam ke dalam latar belakang marmar putih serta dinding di atas.
Terutamanya, di sekeliling gerbang besar terdapat ukiran dengan motif Arab yang cantik dan menawan. Di Mesir, terdapat pelbagai jenis roti yang menjadi makanan utama penduduknya. Di antaranya adalah roti pita, roti feno dan yang paling menjadi kegemaran Arab iaitu roti aish. Dengan harga yang murah, lebih kurang 1,5 ataupun dianggarkan dalam ringgit Malaysia hanya 70 sen sekeping. Ini pembakar roti ish yang menjadi makanan asas kepada rakyat Mesir, dan roti ish ni adalah roti yang diberikan subsidi oleh kerajaan Mesir kerana makanan asasi. Kalau kita di Malaysia beras, kalau di sini roti ish. Dan inilah roti-roti. Ini namanya roti ish baladi. Ish baladi. Lihat. Ini ish masih gebu-gebu lagi. Sedap untuk dimakan panas-panas. Kam kilo ni? 50. Satu bekas ni dia buat untuk 50 kilo, dibancuh selama setengah jam. Selepas setengah jam, selepas tu maka diproses di sini, dan selepas tu dibakar di oven yang sangat besar. Proses pembuatan roti ish ini hanya memerlukan masa dalam 30 minit sahaja. Setelah ianya dimasukkan ke dalam bekas yang berisi serbuk roti, setiap bekas ini akan diletakkan hampir 50 keping roti ish yang menunggu untuk dibakar. Ini sarapan pagi yang paling terkenal ataupun yang paling utama bagi masyarakat Arab Mesir. Namanya ta'miyah. Dan ini roti ish, dan ini terung, masak sambal ataupun masak pedas.
Masjid Al-Azhar dikenali di Mesir secara ringkas sebagai Al-Azhar sahaja. Ia merupakan sebuah masjid yang terletak di kota Kahirah, di mana di situlah tempat berpusatnya sejarah Islam, terutamanya dari sudut ilmu-ilmu agama dikembangkan. Pembinaannya terletak di bawah Jeneral Jauhar As-Siqli berselepas Kahirah ditubuhkan sebagai ibu kota baharu bagi Khilafah Fatimiyah di bawah Khalifah Abu Tamim Ma'ad Al-Mu'iz Lidinillah pada tahun 972 Masihi. Ia merupakan masjid yang pertama dibina di kota ini. Masjid Al-Azhar asalnya dibina di sebuah bukit yang menghadap Sungai Nil dan Bandar Kahirah dibina di sekeliling tembok masjid tersebut. Terdapat 2 menara di Masjid Al-Azhar yang dibina pada abad ke-14 Masihi. Saya kini berada di Giza yang mana terletaknya di antara piramid-piramid yang berada di bumi Mesir ini. Lihat sahaja bagaimana struktur pembinaan piramid yang dikatakan mencapai bongkah sehingga lebih daripada 2 juta. Banyak perkara-perkara yang kita boleh fikirkan berkait dengan pembinaan dan berkait dengan Firaun, yang mana sebagai seorang Muslim harus untuk kita meneliti dan mengambil pengajaran berasaskan dengan kisah di dalam Al-Quran. Lihatlah, bongkah batu yang besar ini mencapai sehingga 6,000 kilogram, yang mana disebutkan dalam kajian bongkah batu ini hasil daripada gabungan 2 jenis batu. Yang pertama batu asli dan yang kedua tanah liat yang ditempa. Ribuan kilogram, ribuan kilometer dan hanya menggunakan tenaga paksa manusia. Betapa zalim apa yang dilakukan oleh Firaun kepada rakyat jelatanya. Kawasan di sini adalah kawasan pelancongan dan antara aktiviti menarik adalah menaiki unta dan juga menunggang kuda untuk melihat panorama di sekeliling kawasan piramid ini. Piramid Khufu merupakan salah satu daripada 7 keajaiban dunia yang paling tua. Manakala Sphinx di Giza ini ialah sebuah tuku batu kapur berbentuk Sphinx yang berbaring. Sphinx sendiri merupakan makhluk mitos berkepala manusia dan bertubuh singa. Pengunjung juga boleh mendapatkan pelbagai jenis cenderahati yang dijual di sini. Kubu Kota Kahirah atau Kubu Salahuddin Al-Ayyubi ialah kubu pertahanan zaman Islam pertengahan Mesir. Dibina oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ia adalah pusat pemerintahan di Mesir dan di situ terletaknya kediaman pemerintah-pemerintah selama hampir 700 tahun dari abad ke-13 sehingga pembinaan Istana Abdin pada abad ke-19. Antara destinasi utama untuk dilawati di kota Kahirah yang penuh bersejarah ini adalah Qal'ah Salahuddin Al-Ayyubi, iaitu Kubu Salahuddin Al-Ayyubi. Di sini terletaknya masjid-masjid, muzium-muzium dan pemandangan di sini boleh kita lihat keseluruhan antara kota Kahirah yang sangat padat, dan di sinilah di antara tempat yang paling bersejarah mencatatkan kemenangan dan kegemilangan sejarah Mesir. Salah satu masjid yang terdapat di dalam kubu Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah Masjid Muhammad Ali Pasha yang dibina pada zaman Raja Muhammad Ali Pasha pada tahun 1830 Masihi. Istimewanya masjid ini, dindingnya diperbuat dari marmar putih yang diambil dari daerah Aswan. Kubahnya pula mirip Masjid Hagia Sophia di Istanbul, Turki.
Kedudukannya yang terletak di atas bukit membolehkan kita melihat seluruh pemandangan Kaherah dari halamannya sahaja. Masjid Abdullah Amru bin Al-As juga dikenali sebagai Masjid Amr. Mula dibina pada tahun 641 ataupun 642 Masihi sebagai pusat kepada ibu negara Mesir yang baharu iaitu di Fustat. Struktur asalnya menjadi masjid yang pertama dibina di Mesir ataupun di seluruh Afrika. Masjid ini pastinya memberikan kenangan yang terindah terutamanya bagi pelajar-pelajar Malaysia di sini, iaitu pada setiap 27 Ramadan maka masjid ini akan dilimpahi dengan jemaah yang begitu ramai dan akan dibacakan kunut selama 1 jam. Lokasi masjid ini dahulunya merupakan tempat berdirinya khemah Panglima Tentera Penakluk Amr bin Al-As. Satu sudut di masjidnya pula dikatakan terdapat makam anaknya, Abdullah ibn Amr Al-As.
Disebabkan pembinaan semula yang sering berlaku, tiada lagi kesan struktur yang asal. Tetapi masjid yang dibina semula itu menjadi salah satu mercu tanda yang dapat dilihat di Kahirah lama. Meskipun ianya antara masjid yang tertua, namun masjid ini adalah masjid yang sangat aktif dengan kunjungan orang ramai, solat berjamaah, membaca Al-Quran pada setiap masa, setiap hari. Dan selain itu, masjid ini juga dibuka untuk para penancung menziarah dan membuat penyelidikan. Mesir juga terkenal dengan hidangan pencuci mulut yang manis. Kebiasaannya manisan ini adalah ketika bulan Ramadan. Oleh itu, tidak hairanlah banyak kedai yang menjual pelbagai jenis pencuci mulut tradisional mereka. Antaranya yang sangat popular, kunafa dan juga manisan-manisan yang lainnya. Salah satu pencuci mulut yang popular juga adalah puding roti di Mesir ataupun lebih dikenali dengan Ummu Ali. Manakala arus laban pula adalah salah satu daripada jenis makanan tradisional yang sangat diminati oleh masyarakat tempatan. Arus laban ni dimakan sejuk. Sejuk lagi sedap berbanding dengan yang panas. Tapi Ummu Ali dimakan panas. Ia adalah beras yang dimasak dengan susu segar dan juga diletakkan madu dan gula. Dan sejenis pencuci mulut yang tidak asing lagi bagi kita rakyat di Malaysia adalah kunafa. Di Mesir ini terdapat berpuluh jenis kunafa yang dimakan sama ada dengan madu, air gula dan ada yang sedap dimakan begitu sahaja. Mia ni maksudnya 100%. Sedap sangat. Ziarah kami diteruskan ke daerah Iskandariyah, merupakan bandaraya kedua terbesar di negara Mesir ini selepas Kahirah dan Giza, bandaraya ketujuh terbesar di Afrika dan bandaraya terbesar di serata rantau persisiran Laut Tengah. Alhamdulillah, kita telah selesai makan tengah hari di kota Alexandria. Kami makan tengah hari dengan berlatar belakangkan pemandangan yang begitu indah di Laut Mediterranean. Bandar ini dinamakan sempena pengasasnya, Raja Alexander, dan menjadi ibu kota Mesir Hellenistik. Berkembang menjadi antara kota yang terbesar di barat, namun selepas penubuhan kota Kahirah oleh kerajaan Islam zaman pertengahan, bandar ini telah merosot sehingga keadaannya sekadar menjadi perkampungan nelayan semasa zaman pemerintahan Turki Uthmaniyah. Di Alexandria ini, kami menziarahi makam Nabi Daniel. Ianya terletak di dalam Masjid Nabi Daniel. Masjid ini dibina pada akhir abad ke-18. Ia dipulihkan pada tahun 1823 oleh Muhammad Ali. Di Alexandria ini kita menziarahi makam Nabi Daniel dan juga makam Luqmanul Hakim yang kedudukannya berada di bawah Masjid Nabi Daniel. Nabi Daniel salah seorang nabi dalam keturunan Bani Israel dan juga orang yang Allah Subhanahu wa taala makbulkan doa-doa dan permintaan Nabi Daniel alaihi salam. Seusai menziarahi makam Nabi Daniel, kami terus ke Masjid Imam Al-Busiri untuk menunaikan solat Jumaat di sana. Ianya terletak di Bandar Iskandariyah, di pesisir pantai dan benar-benar menghadap Masjid Al-Mu'abbas Al-Mursi dan jika dilihat, bentuk seni binaannya hampir sama. Alhamdulillah, seusai kita menunaikan solat fardu Jumaat di Masjid Al-Imam Busiri, khatib telah memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yurham la yarham."
siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Imam Al-Busiri adalah salah seorang pelajar Abul Abbas Al-Mursi dan dia terkenal dengan puisi sufinya dalam cinta Tuhan dan pujian kepada para rasul. Masjid Al-Imam Busiri ini yang dikenali sebagai tokoh ataupun seorang yang banyak mengemukakan burdah ataupun qasidah. Antara qasidah yang paling popular dan masyhur, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibikal khairi khalqi khalqihim, ini antara burdah ataupun qasidah yang selalu dinasyidkan untuk mengingatkan kita akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang permusafiran 14 hari kru Persada Jerner kembara di bumi Mesir ini, namun masih lagi banyak tempat-tempat yang belum diterokai. Insya-Allah, sekiranya diberikan kesempatan, kami akan hadir dan datang lagi ke sini. Main lumpur atas padang kami berlari. Kalau ada umur yang panjang, kami akan datang kembali.